Okey, selamat petang kepada semua pendengar yang dapat mengikuti siaran saya pada petang ini. Kalau dalam video sebelum ini saya telah terangkan peranan 4 pembesar utama yang berada di lapisan pertama yang banyak membantu Sultan dalam soal pentadbiran dan pemerintahan Melaka. Kali ini saya juga ingin menjelaskan peranan rakyat. Siapakah rakyat itu? Jadi di Melaka pada abad ke-15 dan awal abad ke-16, rakyat itu merupakan golongan yang diperintah. Ya. Golongan yang diperintah ini kita boleh bahagikan kepada dua. Satu, rakyat yang merdeka. Rakyat yang merdeka ini rakyat yang bebas, iaitu terdiri daripada pedagang ataupun peniaga, kemudian petani, kemudian tukang, dan juga nelayan. Kemudian di bawah sekali, dalam susun lapis masyarakat itu ialah hamba. Hamba juga merupakan golongan yang diperintah, tetapi berada di susunan yang paling bawah. Hamba ini terdiri pada hamba biasa, hamba berhutang, dan juga hamba raja. Kalau kita sebutkan hamba, pada zaman tamadun awal sendiri, di dunia telah wujud hamba. Contohnya dalam tamadun awal, di 4 tamadun di dunia. Pertama di Mesopotamia. Mesopotamia merupakan sebuah tamadun yang muncul di antara 2 lembah sungai, iaitu antara sungai Dijlah dan sungai Furat, ataupun sungai Tigris dan sungai Euphrates. Di antara 2 sungai itu wujud sebuah lembah yang subur, yang kaya dengan hasil pertanian. Di situlah tamadun Mesopotamia di Iraq muncul, dan pemerintah yang tertinggi di dalam tamadun itu ialah raja. Dan golongan yang paling bawah, golongan rakyat yang paling bawah ialah hamba. Begitu juga dalam tamadun Mesir Purba. Dalam tamadun Mesir Purba, golongan pemerintah yang paling atas ialah maharaja. Dan tentunya maharaja di Mesir Purba menggunakan gelaran Firaun. Dan seperti juga di Mesopotamia tadi, rakyat yang paling bawah, yang berada di lapisan paling bawah ialah hamba. Dan hamba ini memainkan peranan yang cukup penting, walaupun mereka berada di dalam susunan lapis masyarakat yang paling bawah. Tetapi hamba ini memainkan peranan kerana apabila hamba ini dikerah oleh maharaja atau Firaun atau pembesar-pembesar Mesir untuk sesuatu kerja secara percuma, kerahan tenaga, maka hamba-hamba ini akan melaksanakan kerja sepenuh jiwa mereka. Kerana pertama mungkin kerana mereka takut dengan Firaun, sebab Firaun maharaja yang berkaitan dengan Tuhan. Maharaja Firaun itu sendiri adalah konon-kononnya daripada anak Tuhan Matahari, Amun-Re. Ada Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi konsep ketuhanan pada maharaja peringkat awal itu menimbulkan satu kegurunan, apatah lagi dikaitkan dengan ketuhanan. Jadi rakyat, khususnya hamba, begitu setia, begitu takut kepada raja. Maka apabila maharaja memerintahkan dibina piramid sebagai contoh, salah satu bangunan ajaib atau binaan ajaib di dunia, maka hamba ini bertungkus lumus yang mengangkat batu-batu blok yang besar begitu tinggi untuk disusun menjadi piramid ataupun sphinx. Begitu juga dalam tamadun Indus yang muncul di lembah sungai Indus, salah satu sungai utama di India. Walaupun tidak begitu jelas siapakah sebenarnya yang menjadi pemerintah yang paling tinggi di dalam kerajaan tamadun Indus itu, sama ada ketua pendeta ataupun raja. Tetapi kalau kita lihat kepada sejarah India, kita ada di situ Maharaja Asoka, kemudian kita ada Raja Akbar, kemudian ada raja-raja lain. Jadi maknanya maharaja juga atau raja juga wujud di dalam tamadun awal di Indus itu. Kemudian kita juga melihat ada golongan hamba, walaupun tidak begitu jelas sama ada yang paling bawah dalam masyarakat India itu ialah hamba ataupun buruh.
Tetapi hakikatnya di India, wujud masyarakat beragama Hindu. Dalam masyarakat Hindu itu sendiri terdiri pada kelas-kelas yang kita namakan kasta-kasta. Jadi kasta pertama Brahmin yang terdiri pada golongan Sami yang menguasai bab-bab berkaitan dengan agama ini. Yang kedua Kshatriya, pedagang-pedagang. Yang ketiga Vaishya, pedagang-pedagang. Kshatriya tadi pahlawan-pahlawan, minta maaf. Kemudian ketiga Vaishya, pedagang-pedagang, peniaga ataupun mereka yang mempunyai tanah, yang memiliki tanah. Kemudian yang akhir sekali adalah kasta Sudra. Sudra ini setaraf dengan hamba. Dan ada lagi yang menyatakan bahawa ada kasta yang paling bawah itu Parya, untouchable. Jadi wujudnya kasta paling bawah seperti Sudra dan Parya ini membuktikan bahawa di India juga masyarakat yang berada dalam susur lapis yang paling bawah ialah golongan hamba. Jadi begitu juga di negara China. Di negara China wujud satu tamadun. Tamadun itu namanya tamadun Huangho ataupun tamadun Sungai Kuning. Jadi di lembah Sungai Kuning itu wujud satu tamadun. Jadi dalam tamadun itu dalam aspek organisasi pemerintahan dan masyarakat yang paling tinggi juga maharaja. Dan yang paling bawah dalam susun lapis masyarakat itu ialah hamba. Jadi hamba memainkan peranan penting. Begitu juga dengan maharaja. Atas kerahan ataupun arahan atau perintah maharaja ke atas golongan hamba yang begitu ramai di negara China, maka terbina satu tembok besar, Great Wall di negara China yang menjadi salah satu daripada binaan ajaib di dunia, seperti juga piramid di Mesir tadi. Cuba bayangkan ya, sama ada di Mesir ataupun di China pada waktu awal, tidak ada teknologi pembinaan moden seperti backhoe-nya, jentolaknya, bulldozernya, jentera atau mesin pembancur simennya. Tetapi pada waktu itu, binaan-binaan yang masih kekal sehingga hari ini muncul sebagai binaan-binaan yang ajaib di dunia yang apabila kita pergi ke China, pergi ke Mesir, kita akan melihat binaan-binaan ini. Binaan ini masih kekal. Ini hasil daripada peranan yang dimainkan oleh hamba-hamba yang sanggup bekerja keras atas perintah maharaja yang mungkin akan mengenakan hukuman bunuh kalau tidak diikut arahan mereka itu. Maka akhirnya terhasil binaan seperti Great Wall, tembok besar negara China yang dibina untuk mempertahankan daripada serangan musuh dari luar. Begitu juga piramid Sphinx di negara Mesir tadi. Begitu juga halnya di Tanah Melayu pada abad ke-15 dan ke-16 di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Golongan yang paling atas seperti saya kata dalam video saya pertama ialah raja yang diikuti oleh pembesar 4 lipatan, pembesar berempat, kemudian pembesar berlapan, pembesar 16, pembesar 32. Selain itu, di bawah sekali golongan diperintah selain rakyat merdeka ialah golongan hamba. Hamba ini terdiri daripada hamba raja, hamba biasa dan juga hamba berhutang. Jadi peranan hamba ini begitu penting walaupun berada di bawah, membantu kerja-kerja yang dikerah oleh pemerintah dan juga pembesar-pembesar. Jadi hubungan timbal balik antara golongan yang diperintah dengan golongan yang memerintah, antara golongan hamba rakyat yang merdeka sebagai golongan yang diperintah di satu pihak dan golongan pemerintah daripada sultan, kerabat diraja, pembesar dan juga ulama di satu pihak di Melaka mewujudkan satu kerjasama, saling berkolaborasi antara satu sama lain dan ini merupakan satu hubungan timbal balik. Jadi hubungan timbal balik antara rakyat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan rakyat ini menjadikan Melaka akhirnya muncul sebagai sebuah negara kerajaan yang kuat yang akhirnya terbina sebuah empire yang dapat menguasai negara-negara, bukan saja negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu dari utara sampai selatan, tetapi juga di negeri-negeri sebelah Indonesia, iaitu sebahagian besar daripada pantai timur Sumatera juga
dikuasai oleh Melaka. Ini merupakan hasil kerjasama antara rakyat dengan pemerintah. Jadi hubungan timbal balik antara pemerintah yang dikepalai atau diketuai oleh raja dengan rakyat, ya, kita boleh analogikan atau kita boleh perumpamakan seperti sepohon pokok, batang yang menunjang dahan, ranting, buah semangga itu merupakan raja. Maknanya kalau di peringkat pusat sekarang ni, raja itu umpama batang, pohon itu. Kemudian rakyat yang berada di bawah Persatuan Agong di peringkat pusat dan rakyat di peringkat negeri-negeri yang 9 tadi, umpama akar tunjang yang menunjang batang atau pohon tadi. Jadi tanpa akar tunjang, batang tidak boleh tegak dan tidak akan bertegak sendiri. Begitu juga tanpa rakyat, raja ataupun pemerintah tadi tidak boleh tegak sendiri, tak boleh membangunkan negara dan tak boleh menjaga keselamatan dan juga ketenteraman, keamanan negaranya. Jadi perlu ada sokongan daripada rakyat. Jadi alhamdulillah, di negara kita telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan. Banyak yang kita ubah suai, tapi tradisinya kita kekal. Kita ada raja, kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan, dan kita ada tradisi bahasa, agama Islam, dan juga hak-hak asasi orang-orang Melayu dan kaum bumi, di Sabah dan Sarawak. Itu kita kekalkan. Begitu juga fungsi raja. Fungsi raja sekarang ini diperlihatkan dengan jelas dalam perlembagaan. Bukan tujuan perlembagaan itu untuk menyekat kuasa atau menghadkan kuasa raja, tetapi untuk memperkukuh kuasa raja supaya peranan raja itu bermain mengikut platform, mengikut landasan yang sebenar, yang akhirnya menguntungkan raja itu sendiri apabila rakyat berkeyakinan bahawa raja adil, raja boleh membantu menjadi penaung kepada perpaduan rakyat, raja boleh menjadi faktor check and balance, rakyat boleh bernaung di bawah payung raja. Jadi apabila berlaku sesuatu krisis, maka raja akan dilihat sebagai pendamai, faktor pengimbang dan sebagainya. Jadi hubungan timbal balik antara rakyat selaku golongan yang diperintah bersama dengan kumpulan yang memerintah itu, yang di Persatuan Agong, Sultan, dibantu oleh pembesar seperti Perdana Menteri, menteri-menteri di peringkat pusat dan menteri besar di peringkat negeri akan membantu melicinkan lagi pentadbiran negara kita Malaysia yang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.